Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu fungsi trigonometri. So, sebelum kita masuk pada fungsi trigonometri, kita tengok apa yang awak telah pelajari mengenai trigonometri. Okey, trigonometri ni apa maksud dia? Trigonon yang berasal daripada perkataan Greek iaitu triangle dan metron is measure lah, mengukur. Okey, awak pernah belajar masa tingkatan 1 mengenai teorem Pythagoras. Okey, untuk segitiga sudut tegak, kita ada teorem Pythagoras di mana hipotenus kuasa 2 sama dengan sisi 1 kuasa 2 tambah dengan sisi yang kedua kuasa 2. Okey, kemudian awak ada belajar mengenai nisbah trigonometri. Okey, melibatkan sin, cos, tangent. Okey, yang tentang mana, yang hipotenus yang mana, sebelah yang mana. So, sin sama dengan tentang, bahagi dengan hypo dan seterusnya lah. Kemudian awak ada belajar tingkatan 4 mengenai petua sinus. Okey, petua sinus digunakan untuk segitiga yang bukan sudut tegak. Kemudian awak belajar juga petua cosinus. Okey, so ada perbezaan antara sin dengan cosine. Okey, ada soalan boleh guna sin, ada soalan boleh guna cosine. Dan kemudian awak ada belajar dalam bab sukatan membulat iaitu penukaran unit darjah dan radian. Ini ialah bab 1 tingkatan 5. Ini yang awak dah belajar mengenai trigonometri lah. Okey, so kat sini ada contoh yang kalau awak ingat lah, ini semua adalah gambar-gambar yang telah saya tunjukkan dalam penyelesaian segitiga, di mana ini menara KL, ini menara Paris dan ini Statue of Liberty. Yang ini semua tinggi dia, kalau kita nak tentukan, kita boleh gunakan nisbah trigonometri lah ataupun teorem Pythagoras. Okey, tengoklah mana yang awak ada maklumat. Okey, betul saya ada tunjukkan mengenai menara condong pisar ni, kita tak boleh guna nisbah trigonometri, kita boleh gunakan petua sin atau petua cosine. Itu adalah contoh-contoh aplikasi nisbah trigonometri lah, aplikasi trigonometri. Selain itu dia ada dalam architecture design, dalam fizik, geografi, astronomi, sound atau music. Ini yang aplikasi-aplikasi untuk trigonometri lah. Okey, so kita tengok basic terminologi. Awak kena tahu satu garisan tu macam mana, satu titik, awak kena tahu beza titik, garisan. Okey, kemudian untuk menjadikan sudut dia perlu ada satu garisan permulaan dan satu garisan akhir lah, initial side dengan terminal side. Dia akan membentuk satu sudut. Kalau dia satu garisan saja, dia 180 kan. Okey, so kalau sudut positif kita ukur melalui lawan arah jam. Okey, kita akan baca sudut daripada lawan jam. Ini sudut positif, ini sudut negatif sebab dia arah jam. Okey, ini pun sudut positif. Walaupun dia dah lebih, dia pusing lebih daripada 360 tapi dia pusing lawan jam, dia adalah sudut positif. So dalam sukuan, okey, ini sata kartes terbahagi kepada 4 sukuan. Okey, ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. So, sudut positif diukur melalui sukuan pertama lawan arah jam. Okey, yang kalau sudut negatif daripada sukuan pertama dia ikut arah jam. So, awak kena tahu mana positif, mana negatif. Sudut negatif tu hanya menunjukkan arah pusingan dia sahaja. Dia tidak melibatkan benda tu negatif macam suatu nombor yang negatif lah. Yang negatif tu hanya menunjukkan arah sahaja. Okey, so ini adalah bulatan unit. Kenapa kita panggil dia bulatan unit? Kerana dia mempunyai jejari yang satulah, jejari dia satu. Okey, ini sukuan pertama. Q1 inilah kuadran pertama, sukuan pertama. Q2 ini kuadran kedua, sukuan kedua. Q3 ialah sukuan ketiga. Q4 ialah sukuan keempat. Okey, okey. So awak akan baca daripada sukuan pertama lawan arah jam, baru sudut dia positif. Okey. Okey, so dalam sata kartes ni, awak boleh baca sin, cos dengan tangent. Okey, ni koordinat dia lah. Kalau awak nak baca sin theta, ni theta awak. So awak nak baca, awak akan baca koordinat y. Kalau cos, awak baca koordinat x. Kalau tangent, awak baca y over x. Ataupun sin per cos lah. Okey, awak belajar masa tingkatan 3 tan sama dengan sin per cos. Okey, kenapa kita baca sin theta sama dengan y? Okey, sebab sini jejari dia satu kan? Jejari dia satu. Ni satu. Okey, awak nak baca dekat sini adalah awak punya garisan tamat. Awak akan baca gunakan segitiga sudut tegak. Okey. So, nampak dia bentuk segitiga sudut tegak. So, awak tahu sin theta adalah apa? Sin theta sama dengan tentang bagi dengan hypo.
So sini adalah tentang dia. Hypo dia adalah 1. So hypo sama dengan per 1 lah. Tentang dia adalah apa? Ni tentang dia kan. Awak akan baca koordinat y dia. So y per 1 samalah dengan y. Okay, kalau cos theta sama dengan sebelah bagi hypo. Sebelah, mana sebelah ni? Sebelah kan? Ni awak punya theta kat sini. So ini awak punya sebelah. Sebelah awak ni awak baca koordinat x. Hypotenuse ialah 1x per 1. So cos theta sama dengan x. Okey, dan seterusnya. Okey, satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Itu standard lah bulatan kan, satu putaran lengkap. So 360 darjah ni adalah bersamaan dengan 2 pi. Kalau dah belajar dalam sukatan membulat, 360 darjah adalah bersama dengan 2 pi right. Okey, so apakah sudut yang melebihi 360? Okey, kalau awak tahu sukuan pertama dia kosong sampai nak 90. Sini kosong, sini 90. Sini 180, sini 270, patah balik jadi 361 putaran lengkap. Okey, kalau kata saya bagi tahu awak di manakah sudut 95 darjah. So 95 darjah berada di sukuan yang ke-2. Kalau saya tanya 275 kat mana? 275 berada di sukuan yang ke-4. Okey, macam mana kalau awak nak tahu 400 ni ataupun 780 ni kat sukuan yang mana? So awak kena tahulah dia dah putar 360, so dia akan baki tu dia akan ke mana lah. So macam kalau 400 ni kalau kita tahu 400 tolak 360 40 darjah. So 40 darjah dia akan berhenti kat 40 darjah iaitu sukuan pertama. Kalau 780 dia tolak 360, satu putaran lengkap lagi tolak lagi 360 betul. So dia akan end up pada 60 darjah. So 60 darjah dekat sukuan pertama. So ada tak formula untuk ni? Ada. Formula dia adalah ni lah. Theta adalah sudut yang awak nak cari. Okey, theta awak ini adalah bilangan kali dia pusing. Berapa kali dia pusing? 2 kali pusing, 3 kali pusing. Okey, yang ini alfa ni adalah sudut yang akan dia baki sudut lah, yang dia akan berhenti kat mana. So kita nak tahu berapa baki sudut dia. So kita akan bawa lah benda ni ke sana. So formula ni kita alter, kita akan jadi theta tolak dengan bilangan kali pusingan darab dengan 360. So kat sini kalau 400 dia pusing sekali je lah. So 400 tolak dengan satu kali pusing darab dengan 360 dia akan dapat 40 darjah. So dia sukuan pertama lah. Okey, yang kedua 780 dia mesti pusing 2 kali lah. 360. So 2 kali pusing. So dia akan end up kat 60 darjah. So 60 darjah ialah sukuan yang pertama. Okey. Okey, contoh yang ini 24/9 pi right. Okey, so awak kena tukarkan pi right ni dulu kepada sudut dalam darjah. Macam ni nak tukar dia? Okey, 24/9 pi right. Okey, awak kena tukar kepada darjah. Macam nak tukar 24/9 pi darab dengan 180 darjah per dengan pi. Okey, penukaran dia. So pi ni boleh potong. So 24/9 darab 180. Awak akan dapat 480 darjah. Okey, so kita nak tahu 480 darjah ni dekat mana kan? Okey, so berapa kali dia pusing? Okey, macam mana nak buat? Kalau kena formula, okey, alfa sama dengan berapa kali pusing ni? Satu kali pusing kan? 480 tolak dengan sekali pusing darab dengan 360. So awak akan dapat 120 darjah. Kat mana 120 darjah? Okey, ini sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. So awak akan start pada sini. 120 kat mana? Berada di sukuan kedua. So awak lukislah sudut dia. Okey, sudut dia macam ni lah. Okey, ini 120 darjah. Okey, ini adalah sukuan kedua. Okey, macam mana kalau sudut negatif? Negatif 750 darjah. Okey, so negatif 750 darjah, alfa sama dengan negatif 750. Tolak dengan berapa kali pusing? 360, 2 kali pusing. Okey, so dia akan dapat negatif 750 tolak dengan 720
Okay, yang ni sebab dia negatif kan. Kita letak sini negatif. Sebab dia 360 tu pusing arah lawan jam. Arah jam. Okay, so dia akan tambah kat sini. So dia akan jadi negatif 30 darjah. So kat mana negatif 30 darjah? Okay, sini negatif 30 darjah lah. Sukuan pertama kan, negatif 30. Okay, 30. Sini 30 darjah. Okay, sebab dia negatif 30 darjah. So dia berada di sukuan yang ke-4. Okay, yang 880 darjah. So alfa sama dengan 880 tolak dengan 2 kali pusing. 360, 720. Kalau tambah lagi 360, jadi 1080 kan. So 2 kali pusing je lah. 2 kali 360. So dia akan dapat 880 tolak dengan 720. Dia akan dapat 150. So 150 macam mana kita nak lukis? Dia berada di sukuan yang kedua. 160. So sinilah 160 darjah. Okay, next. Okay, selain daripada awak boleh baca koordinat dia, koordinat sin, kita baca dia punya y. Okay, koordinat sin, kita baca koordinat y. Kalau cos, kita baca koordinat x. Tangent, sin per cos kan, y over x. Okay, dan awak tahu dia punya sukuan 1, 2, 3, 4, sudut positif ialah sudut lawan arah jam. Dan awak kena tahu di setiap sukuan tu dia punya nilai nisbah trigo tu positif atau negatif. So nilai positif atau negatif sin, cos dan tangent bergantung pada sukuan. Okay, so formula dia ni, kalau sukuan pertama all positif, sukuan kedua sin positif, sukuan ketiga tangent positif, sukuan 4 cos positif. All positif maksudnya kat sini sin dia positif, cos dia positif, tangent dia pun positif. Okey, kalau kat sini sin saja positif, sini tangent saja yang positif, cos saja yang positif. Maksudnya kalau awak kira cos kat sini, cos awak kena letak tanda negatif sebab sini negatif. So macam ni nak kira, nak ingat. Okay, add sugar to coffee. So add sugar to coffee ni kita add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. Okay, dan awak kena tahu sudut sukuan pertama adalah sudut asas. Okay, pada sukuan pertama kalau dia ada sudut tu sudut asas ataupun sudut rujukan awak. Okay, sudut asas ataupun sudut rujukan. Okay, so kalau awak punya sudut berada di sukuan yang kedua, awak akan guna ni 180 tolak theta. Kalau sukuan ketiga 180 tambah theta. Kalau sukuan keempat 360 theta. Tolak theta kena hafal lah. 180 tolak theta, 180 tambah theta, 360 theta. Kita kena tengok macam mana nak guna benda ni lah. Okay, so yang ni awak dah belajar. Sin theta guna koordinat y, cos theta guna koordinat x, tangent lah sin per cos, so y over x. Okay, ada 3 lagi yang awak perlu belajar, iaitu sec, cosec dengan cot. Ini adalah 3 nisbah trigo yang awak kena belajar lah. Dia adalah derivation ataupun hasil daripada sin, cos, tangent juga. Okay, kalau sec ni 1 per cos, cosec ialah 1 per sin dan cot ialah 1 per tan. Macam mana nak ingat? Awak tengok dia punya huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dia adalah K, so cos. Ni huruf yang ketiga dia adalah S, so kita buat sini sin. Ini huruf ketiga dia adalah T, so ini adalah tangent. Okay, selain daripada awak buat cot lah 1 per tangent, awak juga boleh alter formula ni sebab awak tahu tangent ialah sin over cos. So 1 per sin over cos, 1 per sin theta over cos theta. So 1 bahagi sin theta kan kita terbalik, kita darab, tukar darab jadi terbalik kan. 1 bahagi sin theta over cos theta. So 1 darab cos theta over sin theta. So dia akan jadi formula cos theta over sin theta. Okey, contohnya kat sini soalan dia, diberi sin theta, dia bagi nisbah trigo. Ini adalah nisbah trigo nisbah trigo untuk sin. Dan dia theta ni dia bagi tahu dia berada di sukuan 90 dan 180. Berada di antara 90 dengan 180. Dia suruh cari nisbah trigo yang baru, iaitu tangent theta dengan cos theta. Okey. Kat sini saya tulis theta berada di sukuan kedua. Kenapa? Sebab awak tengok pada sukuan awak add sugar
to coffee. Awak tengok ni sebuah trigo awak ni sin kan. Sin ni berapa nilai dia? 3/5. Positif 3/5. So positif 3/5 berada di sekuan mana? All. Ni all positif. So dia berada di sekuan 1. Ataupun sin positif berada di sekuan yang kedua. So dia berada di sekuan 1 dan 2. Tapi dia ada satu lagi syarat tambahan, di mana theta dia berada antara 90 hingga 180. So dia dekat sini. So theta berada di sekuan yang kedua. Okay. Okay. So awak tahu sin ialah tentang bagi dengan hypo. Okay, so awak tahu sudut awak berada di sekuan 2 kat sekarang ni. So kita buat macam ni lah. Okay, ini adalah dia punya sudut sampai ke sekuan kedua. Bila awak nak buat ni sebuah trigo, awak kena ada sudut tegak. So awak buatlah sudut tegak kat sini. Ni awak tambahkan garisan. Kan awak punya garisan sudut ni macam ni. So awak buat segitiga sudut tegak kat sini. Okay, theta awak kat sini lah. Theta sudut asas awak nanti. Okay, so tentang kat sudut tirus ni, tentang dia 3, hypo dia 5. So kat sini saya tahu 4 lah. Kita gunakan teorem Pythagoras. Okay, lepas tu kita nak cari apa? Tangent. Tangent apa tangent? Tangent theta sama dengan tentang bahagi dengan sebelah. So tangent theta sama dengan tentang dia apa? 3. Sebelah dia ialah 4. Okay, so awak kalau awak bagi jawapan ni salah lah, sebabnya dia kena negatif. Sekuan kedua, ni sekuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Bila awak cari tangent, sini jangan lupa letak negatif. Cos theta pun sama. Cos theta sama dengan cos sebelah bagi hypo. So sebelah berapa sebelah? Sebelah ialah 4. Hypo dia ialah 5. So ingat, sekuan kedua hanya sin sahaja yang positif. So kalau awak cari cos, awak kena letak simbol negatif.